Saudara Rafizi, you are telling lies. Nah, satu kenyataan tajam dan lantang dari bekas setiausaha politik Tan Sri Muhyiddin Yassin, Marzuki Muhammad, yang kini mendedahkan surat sulit yang menggegarkan semula naratif pasca PRU 15. Benarkah Rafizi berbohong kepada rakyat? Adakah kita sedang diperbodohkan selama ini dengan cerita rekaan tentang pembentukan kerajaan perpaduan? Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua. Selamat datang ke channel ini, Current Sphere in Y. Pada video kali ini, kita akan bongkar kebenaran dan pendedahan ini bakal mengundang lebih banyak persoalan berbanding dengan jawaban. Baiklah semua, bayangkan kita kembali ke detik paling genting dalam sejarah politik Malaysia pasca PRU 15 November 2022. Negara dalam keadaan parlimen yang tergantung. Tidak ada satu pun gabungan yang dapat majoriti mudah. PH menang 82 kerusi. Perikatan Nasional pula mendakwa yang mereka ada 115 sokongan. Barisan Nasional pula memegang kunci penentu. Tetapi tiba-tiba muncul kenyataan dari Rafizi Ramli, bekas timbalan Presiden PKR, dalam podcastnya yang terbaru. Yang berhenti menteri, katanya, PN langsung tidak membuat tawaran kepada BN waktu rundingan ingin membentuk kerajaan. Malah Rafizi mendakwa Perikatan Nasional memandang rendah terhadap UMNO. Namun bekas setiausaha politik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu Marzuki Muhammad, tampil membalas dakwaan itu. Dalam satu hantaran Facebook yang kini sedang hangat diviralkan, beliau kata terus terang, "Saudara Rafizi, kamu pembohong." Bukan setakat kata-kata yang kosong, Marzuki juga tampil dengan bukti sepucuk surat rasmi yang menurutnya dihantar kepada Barisan Nasional sebagai tawaran rasmi PN kepada UMNO untuk bergabung membentuk kerajaan. Dalam surat itu, PN menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada BN, selain peruntukan jawatan kabinet mengikut jumlah kerusi dimenangi dan beberapa jawatan kerajaan yang lain. Marzuki dengan yakin berkata, "Saya bukan setakat ada kaki dalam rundingan tersebut, malah seluruh tubuh badan saya berada di situ dari awal rundingan hinggalah ke akhirnya." Dia menyatakan rundingan itu berlangsung dalam suasana muhibah. Tidak ada langsung tanda-tanda Muhyiddin merendahkan UMNO, apatah lagi mereka yang hadir semuanya merupakan kawan-kawan lama Muhyiddin sendiri dari dalam UMNO dan juga Barisan Nasional. Menurut Marzuki lagi, selepas rundingan itu selesai, timbalan pengurus BN ketika itu, Muhammad Hassan, meminta supaya semua tawaran itu dinyatakan secara hitam putih untuk dibawa ke mesyuarat Majelis Tertinggi UMNO pada malam yang sama. Maka mereka pun sediakanlah surat yang ditandatangani dan diserahkan pada hari yang sama kepada Muhammad Hassan. Namun, malam itu juga Setiausaha Agung UMNO mengeluarkan kenyataan bahwa Majelis Tertinggi memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Perikatan Nasional, sebaliknya memilih untuk membentuk kerajaan bersama PH. Ini menyebabkan Marzuki benar-benar terkejut. Malah katanya, "Saya pun tidur sajalah malam itu, penat." Marzuki menegaskan dia jarang mendedahkan perbincangan belaang tabir, tetapi dalam case ini katanya, bila pembohongan digunakan untuk mencuci image sendiri dan jatuhkan orang lain, saya tidak boleh berdiam diri karena ini adalah soal kebenaran. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, pada 24 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas mendapat sokongan majoriti yang mencukupi melalui gabungan PH, BN, GPS dari Sarawak, GRS dari Sabah, dan juga Warisan. Rafizi pula berdasarkan podcastnya mendakwa bahwa PH menawarkan package yang jauh lebih menarik kepada BN dan sebab itulah BN memilih PH. Tapi kalau ikut pendedahan Marzuki, Perikatan Nasional pun telah menyediakan tawaran yang setara, siap dengan jawatan timbalan Perdana Menteri dan juga Kabinet.
Sekarang mari kita bincang, dan inilah bagian paling kontroversi yang Anda semua tunggu. Yang pertama, jika surat itu benar-benar wujud dan isi kandungannya adalah sahih, maka dakwaan Rafizi bahwa Perikatan Nasional tidak membuat tawaran langsung kepada BN adalah satu pembohongan yang besar. Yang kedua, jika benar tawaran dibuat secara bertulis dan dikemukakan kepada BN, mengapa Majelis Tertinggi UMNO tidak mempertimbangkannya? Adakah keputusan untuk bersama PH sudah dibuat lebih awal sebelum surat tawaran sampai? Yang ketiga, adakah faktor tekanan luar, mungkin daripada pihak istana ataupun kuasa luar politik, yang mendorong UMNO membuat pilihan untuk berpihak kepada PH dan bukannya PN, walaupun tawaran hampir sama? Yang keempat, siapa sebenarnya yang menentukan masa depan Malaysia selepas PRU 15? Adakah suara akar umbi, keputusan rasional, ataupun permainan kuasa elit yang penuh dengan tipu daya? Lebih menarik lagi, kalau kita imbas kenyataan Rafizi selepas PRU 15 dalam beberapa wawancara yang lain, beliau sering mengulangi naratif bahwa PH tidak main politik kuasa, kononnya hanya mahu kestabilan. Tetapi dengan pendedahan surat ini, ramai yang tertanya-tanya, adakah PH juga bermain dengan tawaran politik seperti PN, malah lebih ataupun mungkin lebih agresif lagi? Apa kata Anda? Dan jangan juga lupa, ada desas-desus dari sumber dalam UMNO sendiri bahwa ramai pemimpin sebenarnya cenderung untuk bersama Perikatan Nasional, tetapi keputusan akhir bertentangan dengan kehendak akar umbi. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Zahid Hamidi ketika beliau berkata keputusan bersama PH adalah demi keselamatan dan kelangsungan parti? Dan sekarang kita harus tanya, siapa sebenarnya berbohong kepada rakyat? Rafizi kata Perikatan Nasional tidak tawaran. Marzuki kata ada. Siap tunjuk surat lagi. Mana satu yang betul? Adakah kita sedang melihat politik pasca PRU yang sebenarnya didorong oleh skrip tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir elit politik? Adakah rakyat hanya menjadi penonton dalam drama perebutan kuasa yang penuh dengan sandiwara ini? Atau adakah pendedahan ini hanya satu strategi taktikal dari pihak Perikatan Nasional untuk kembali menaikkan imej mereka menjelang pilihan raya negeri Sabah ataupun PRU yang akan datang nanti? Persoalan yang lebih panas lagi, adakah kerajaan perpaduan hari ini terbina atas pembohongan awal? Dan jika benar begitu, bagaimana rakyat boleh yakin dengan dasar-dasar dan keputusan yang mereka buat hari ini? Satu demi satu rahasia politik pasca PRU 15 mula terbongkar, dan kini satu surat tawaran dari PN kepada BN boleh mengubah naratif sepenuhnya. Kalau Rafizi berbohong, siapa yang selama ini menutup kebenaran? Dan kalau Marzuki memutar cerita, mengapa baru sekarang didedahkan? Apa pendapat Anda semua? Siapa sebenarnya yang berbohong? Rafizi kah atau Marzuki? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng, dan share video ini supaya lebih ramai rakyat tahu kisah sebenar di sebalik pembentukan kerajaan Malaysia selepas PRU 15. Karena di Currents VMY kita tidak akan tutup mata pada kebenaran. Kita akan bongkar semuanya. Baiklah, terima kasih semua. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan juga salam reformasi. Sekian saja sekali lagi. Jumpa lagi. Terima kasih.